seimbang, sesuai, cocok dan sepadan. Gerko ini mempunyai faktor halangan kerana bertindak sebagai pelengkap dan penjana memenuhi keperluan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini menunjukkan peningkatan intelektual. Hasil apa? Gerak kerja kurikulum. Wah, Gerko hanyalah pelengkap. Dari Dewan Pusat Konvensyen Putrajaya dipersembahkan pertandingan akhir bahas ala Parlimen Piala Perdana Menteri bagi kategori Bahasa Melayu 2004. Dan untuk memulakan sidang perbahasan usul kali ini, saya serahkan majlis kepada Tuan Speaker Dewan Encik Husni bin Ahmad Dahlan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, tajuk perbahasan bagi pertandingan akhir bahas Bahasa Melayu ala Parlimen Piala Perdana Menteri kali ke-31 tahun 2004 ini ialah gerak kerja co-curriculum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Sebelum saya memulakan perbahasan, ingin saya perkenalkan pembahas-pembahas yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan akhir ini. Dua buah sekolah yang telah layak ke pertandingan akhir ini ialah Sekolah Menengah Sains Dungun Terengganu dan Sekolah Menengah Sains Pokok Sena Kedah. Di sebelah kanan saya ialah pasukan dari Sekolah Menengah Sains Dungun yang bertindak sebagai kerajaan. Pasukan ini diwakili oleh Khairul Amal bin Razali selaku Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang. Khairul Amal adalah pelajar tingkatan 5 berasal dari Kuala Terengganu dan bercita-cita menjadi seorang jurutera genetik. Menteri yang kedua daripada pasukan kerajaan ialah Roslan bin Saimar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keamanan. Roslan adalah pelajar dari tingkatan 4 berasal dari Bentong, Pahang dan beliau bercita-cita menjadi seorang doktor, khususnya seorang pensyarah di bidang perubatan. Seterusnya menteri yang ketiga daripada pihak kerajaan diperkenalkan Muhammad Farhan bin Abdul Razak. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Muhammad Farhan adalah pelajar tingkatan 5 berasal dari Perak Darul Ridwan dan bercita-cita menjadi seorang jurutera. Manakala di sebelah kiri ialah pasukan Sekolah Menengah Sains Pokok Sena Kedah. Pasukan ini bertindak sebagai pembangkang dan diwakili oleh Muhammad Syahrizan bin Rohizat selaku ketua pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi. Muhammad Syahrizan, pelajar tingkatan 5 berasal dari Ipoh, Perak dan bercita-cita menjadi seorang aktivis sosial. Pembangkang yang kedua diperkenalkan Farhan Nordiana binti Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan Nordiana, pelajar tingkatan 5 berasal dari Alustar, Kedah dan bercita-cita menjadi seorang ahli politik. Yang ketiga, pembangkang yang ketiga Zul Jalal Arif bin Ramli. Selamat bersidang. Zul Jalal, pelajar tingkatan 5 berasal dari Pulau Pinang
dan bercita-cita menjadi seorang ahli ekonomi. Selamat berjaya diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Nampaknya kedua-dua pasukan sudah cukup bersedia. Tanpa membuang masa, dipersilakan Perdana Menteri dari pihak kerajaan Khairul Amar bin Razali untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, Datuk-datuk, datin-datin seterusnya yang berhormat, sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, syukur berkat keamanan dan keharmonian bawah pimpinan kerajaan, pada hari ini Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang cukup penting untuk diluluskan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi, gerak kerja ko-kurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertama, izinkan saya untuk melakukan penakrifan usul secara literal. Tuan Yang di-Pertua, frasa gerak kerja ko-kurikulum seperti yang digariskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu saluran pembelajaran berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang yang sebagian besar aktivitinya dilakukan di luar bilik darjah. Tuan Yang di-Pertua, terdapat 3 komponen utama gerak kerja ko-kurikulum. Pertama, unit beruniform. Kedua, kelab dan persatuan. Dan ketiga, sukan, permainan dan pertandingan. Perkataan mampu, Tuan Yang di-Pertua, dapat ditarifkan sebagai dapat melakukan sesuatu, melahirkan, menghasilkan, pelajar, orang yang belajar dan seimbang, sesuai, cocok dan sepadan. Namun Tuan Yang di-Pertua, terdapat 3 perkataan yang perlu diikut menerusi penakrifan secara konsep. Pertama, Tuan Yang di-Pertua, terma kontroversi kita pada hari ini, iaitu pada perkataan mampu. Kami di Perwakilan Kerajaan menakrifkan perkataan mampu sebagai keupayaan, kemampuan, gerak kerja ko-kurikulum dalam melahirkan pelajar yang seimbang. Lantas Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan 2 indikator bagi mencapai perkataan mampu itu. Yang pertama, kami katakan gerak kerja ko-kurikulum memenuhi dan melengkapi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, indikator kami selagi mana gerak kerja ko-kurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang, tidak kiralah kuantitinya, maka masih dikatakan gerak kerja ko-kurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Perkataan pelajar, Tuan Yang di-Pertua, kami merujuk kepada pelajar dari darjah 3 sehingga ke tingkatan 6 atas rasio yang cukup mudah, Tuan Yang di-Pertua. Kami merujuk kepada Akta Pelajaran 1956 yang penglibatan ko-kurikulum bagi pelajar dari darjah 3 sehingga ke tingkatan 6. Lantas menunjukkan golongan ini merupakan golongan sasaran. Dan yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, perkataan seimbang. Kami di Perwakilan Kerajaan pada hari ini menarifkan perkataan seimbang sebagai memenuhi dan melengkapi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek selari dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi hala tuju sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan kayu ukur bagi menunjukkan kepada sidang hadirin keseimbangan aspek-aspek tersebut. Ya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, adakah sekadar menjadi ahli pengakap biasa, kita katakan itu sebagai aktiviti GERKO? Yang berhormat sekalian, kita perlu melihat. Yang berhormat sekalian, kita perlu melihat dasar gerak kerja ko-kurikulum itu mampu untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, pemahaman dan penghayatan pelajar itulah yang akan menentukan sama ada pelajar itu mendapat input ataupun tidak. Bukannya salah kepada gerak kerja ko-kurikulum. Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan kayu ukur. Yang pertama, kami menyatakan keseimbangan sebagai kesejahteraan dan kesihatan jasmani. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, emosi terkawal,
ketiga, rohani terjaga, dan yang keempat, memiliki daya fikir yang baik. Tuan-Tuan Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kami di Perwakilan Kerajaan pada hari ini akan membentangkan kepada anda 3 hujah yang akan menunjukkan indikator kekuatan gerak kerja core kurikulum dalam melahirkan pelajar yang seimbang. Selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, saya akan menerangkan penerapan nilai-nilai murni. Ya, dipersilakan. Adakah anda menyatakan kepada Dewan bahawa pelajar yang seimbang mempunyai jasmani 25%, emosi 25%, rohani 25% dan intelek 25%? Tuan Pertua, Jelaskan. Tuan Pertua, aspek emosi, rohani, intelek merupakan perkara yang subjektif, Tuan Pertua. Kita dapat mengukur aspek emosi menggunakan pembaris, mikroskop atau sebagainya, Tuan Pertua. Oleh itu, kami meletakkan kayu ukur terhadap aspek-aspek ini. Sila ambil perhatian. Yang berhormat, perwakilan pembangkang. Pendirian kami di Perwakilan Kerajaan pada hari ini cukup mudah, Tuan Pertua. Kami menyatakan gerak kerja core kurikulum memiliki kekuatan sebagai penjana dan pelengkap ke arah melahirkan pelajar yang seimbang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan Pertua, izinkan saya membentangkan kepada anda hujah pertama kami di Perwakilan Kerajaan, penerapan nilai-nilai murni. Tuan Pertua, gerak kerja core kurikulum mampu menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Pertama kita lihat dari aspek unit beruniform. Tuan Pertua, di sekolah rendah dan menengah terdapat pelbagai unit beruniform yang ditawarkan kepada seluruh pelajar untuk menyertainya. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh unit beruniform ini seperti berkawat, merempuh halangan, latihan menembak dan sebagainya mampu merangsang emosi dan rohani para pelajar kita. Sebagai contoh, dan Tuan Pertua, aspek emosi yang dapat diperoleh oleh para pelajar ini seperti taat kepada pemimpin, berdisiplin, kepatuhan dan kerjasama dan sebagainya akan menghasilkan pelajar yang seimbang dari aspek emosi dan rohani. Maafkan saya yang berhormat. Oleh itu, Tuan Pertua, bukti yang cukup jelas kita dapat lihat pada hari ini di sebelah kanan Dewan Ahli Pasukan Pancaragam. Jika mereka tidak memiliki emosi yang baik, adakah mereka mampu untuk mengalunkan muzik-muzik yang merdu? Tuan Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, indikator kedua kami di Perwakilan Kerajaan, bagaimana gerak kerja core kurikulum mampu menyemai nilai-nilai murni melalui komponen kelab dan persatuan. Maafkan saya yang berhormat. Tuan Pertua, kewujudan kelab dan persatuan di sekolah-sekolah sangat penting untuk memastikan nilai-nilai keinsanan dalam diri pelajar dapat diterapkan. Kita mempunyai kelab alam sekitar, kelab pencipta alam, kelab bimbingan rakan sebaya dan sebagainya yang akan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Seterusnya memastikan aspek emosi dan rohani dapat dipenuhi. Yang ketiga, Tuan Pertua, komponen sukan, permainan dan pertandingan. Menurut Datuk Dr. Fazilah Kamsah dalam bukunya Melahirkan Generasi Gemilang menegaskan, Tuan Pertua, melalui aktiviti sukan para pelajar dapat melepaskan tekanan fisiologi yang diterima akibat proses pembelajaran dalam bilik darjah. Justru, Tuan Pertua, aspek emosi dapat dikembangkan lantaran mampu mengawal tekanan. Tuan Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebelum saya berundur, izinkan saya sekali lagi menegaskan pendirian kami di Perwakilan Kerajaan pada hari ini. Kami percaya gerak kerja core kurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang lantaran gerak kerja core kurikulum mempunyai kekuatan sebagai penjana dan pelengkap ke arah melahirkan pelajar yang seimbang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, saya mohon mencadang. Seterusnya dijemput Ketua Pembangkang dari pihak pembangkang, Muhammad Syahrizan bin Rohizat, untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Pembangkang, Menteri-Menteri Kabinet Kerajaan, seterusnya warga Dewan Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengusulkan gerak kerja core kurikulum mampu melahirkan pelajar seimbang. Di meja pembangkang, kami mengatakan gerak kerja core kurikulum tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Pertamanya, warga Dewan,
pendefinisian yang dikeluarkan Perdana Menteri sebentar tadi kami terima dengan beberapa pindaan. Kegagalan pertama, mereka pada hari ini di bawah frasa gerak kerja co-curriculum dengan izin Tuan Yang Pertua GERCO. Pada hari ini kami terima secara literal. Secara kontekstualnya, kami menambah 2 lagi pencirian di bawah GERCO ini. Yang pertamanya, sidang Dewan, GERCO ini melibatkan pelajar secara aktif dan tidak aktif. Ini menurut Akta Pendidikan 1996. Itu rasionalnya. Yang keduanya, warga Dewan, kita pada hari ini membincangkan GERCO yang sedang dijalankan, warga Dewan. Warga Dewan sekalian, perlu diperingatkan pada Dewan bahawa gerak kerja co-curriculum ini telah diwajibkan di semua sekolah ke atas pelajar-pelajar mereka. Ini berdasarkan peringatan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Konvensyen Belia Kebangsaan. Tuan Yang di-Pertua, frasa pertikaian kedua adalah frasa seimbang. Secara literal kami terima, namun saya ingin menambah kayu ukur pada tahap intelek. Beliau pada hari ini mengukur intelek ini sekadar dengan cara pemikiran. Warga Dewan sekalian, warga Dewan sendiri sedia maklum bahawa bagaimana kita mengukur tahap intelek seseorang menerusi pencapaian cemerlang akademik. Rasionalnya cukup mudah, sidang Dewan, bahawa falsafah pendidikan negara menuntut melahirkan pelajar berketerampilan yang mempunyai masa depan dan berwawasan. Maafkan saya yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua, selesai pindaan pendefinisian di barisan pembangkang. Yang seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, konsep di barisan kerajaan keluarkan pada hari ini cukup rapuh. Mereka katakan mereka akan tunjukkan elemen-elemen keupayaan yang melahirkan pelajar seimbang. Perlu diperjelaskan sidang Dewan bahawa pada hari ini barisan kerajaan sudah tersalah konsep kerana mereka hanya menunjukkan elemen-elemen keupayaan, tidak menjawab tuntutan usul iaitu bagaimana mampu melahirkan pelajar yang seimbang, warga Dewan sekalian. Pada hari ini konsep mereka hancur. Kehancuran kedua barisan kerajaan. Ya, persilakan. Yang pertamanya, Tuan Pertua, izinkan saya bertanya kepada pihak perwakilan pembangkang. Jelaskan kepada kami bagaimanakah kami boleh mengukur aspek jasmani, emosi dan juga rohani. Kalau benarlah kami perlu mengukur secara kuantiti. Yang kedua, Tuan Pertua, kami jelaskan indikator-indikator kami, Tuan Pertua. Harap jelas. Sidang Dewan sekalian, kami perjelaskan di sini bahawa kami sudah menerima kayu ukur mereka letakkan, cuma kami menambah di atas frasa intelek. Apa masalahnya yang berhormat? Tuan Yang di-Pertua, seterusnya pendirian mereka pada hari ini cukup rapuh, sidang Dewan. Mereka pada hari ini mengatakan gerak kerja co-curriculum mampu melahirkan pelajar seimbang kerana memiliki kekuatan. Tuan Yang di-Pertua, perlu diperjelaskan bahawa GERCO ini mempunyai faktor halangan, faktor-faktor yang menyebabkan elemen-elemen ini tidak mampu melahirkan pelajar seimbang. Contohnya faktor masa dan sebagainya. Apabila masa yang dihadkan adalah singkat, mana mungkin kita boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam masa yang singkat. Dan akhirnya pelajar seimbang tidak boleh dilahirkan. Kehancuran ketiga barisan pembangkang. Tuan Yang Kerajaan, Tuan Yang Pertua, Tuan Yang Pertua, seterusnya konsep kami di barisan pembangkang cukup mudah. Kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana dengan wujudnya kekangan-kekangan ini telah menyebabkan pelajar seimbang tidak dilahirkan. Kami melihat realiti yang berlaku pada hari ini dan adilnya perdebatan pada hari ini, sidang Dewan, mereka perlu buktikan kepada kami bahawa semua pelajar telah seimbang kerana aktiviti GERCO. Tiada seorang pun yang terkecuali kerana apa? GERCO diwajibkan di setiap sekolah. Dan mereka mengukur pada hari ini keseimbangan yang mereka letakkan memenuhi kayu ukur yang telah mereka letakkannya. Kita persilakan yang pertama. Kami katakan pada hari ini bahawa tidak kira selagi mana gerak kerja co-curriculum mampu melahirkan pelajar seimbang, tidak kira kuantiti, masih dikatakan mampu walaupun seorang masih dikatakan mampu. Sila perjelaskan. Dewan sekalian, usul pada hari ini meletak pelajar. Pelajar ni seorang saja ke yang berhormat? Ramai semua orang pelajar yang berhormat. Perlu buktikan secara menyeluruh. Tuan Yang di-Pertua, selaku ketua pembangkang, kami mengatakan gerak kerja co-curriculum tidak mampu melahirkan pelajar seimbang atas rasional, atas alasan ia wujud kekangan-kekangan yang dalam GERCO yang tidak mendapat melahirkan pelajar seimbang.
Dan selaku Ketua Pembangkang, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana pelaksanaan yang tidak berkesan. Dan bangunnya pembangkang pertama akan membuka dari dua aspek utama, iaitu tiada komitmen dan GERKO gagal memenuhi keperluan pelajar seimbang. Dan bangunnya pembangkang kedua akan membidas kepincangan demi kepincangan yang mereka telah lakukan. Nampak sangat pada hari ini Perdana Menteri gagal menjalankan tugas dan hanya mengecewakan rakyat sidang Dewan. Tuan Yang di-Pertua, ingat ini, saya mohon membuka fakta kes pertama pembangkang di bawah kata kunci pelaksanaan yang tidak berkesan. Menerusi fakta kes ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana wujudnya kekangan masa, wujudnya kekangan kejurulatihan dan kepakaran yang menyebabkan kegagalan melahirkan pelajar seimbang. Menurut buku sumber pengurusan co-curriculum 1989 telah menetapkan bahawa aktiviti co-curriculum ini dijalankan secara mingguan atau 2 mingguan dalam masa 1 atau 2 jam. Sidang Dewan sekalian, gunakan akal untuk berfikir. Mungkinkah kita boleh melahirkan pelajar yang seimbang? Bolehkah kita menerapkan nilai-nilai MUI dengan hanya 1 hingga 2 jam sidang Dewan? Ditambah pula, tidak wujud semangat, tidak wujud kesungguhan dan datang ke aktiviti co-curriculum sekadar kerana dipaksa. Mana mungkin kita melahirkan pelajar seimbang? Maafkan saya yang berhormat, Tuan Yang di-Pertua, kelangsungan daripada halangan ini sidang Dewan, kita lihat apabila 6 orang pelajar di salah sebuah sekolah di Selangor telah bertindak membakar bilik guru disiplin dan menconteng bimbing dengan perkataan yang tidak senonoh. Sidang Dewan, apakah keseimbangan ini yang mereka katakan sidang Dewan? Seterusnya Tuan Pertua, saya telah berjaya menunjukkan kepada Dewan bagaimana halangan-halangan ini telah menyebabkan tidak wujudnya pelajar seimbang, tidak mampu melahirkan pelajar seimbang. Sidang Dewan sekalian, percayalah pada kami di barisan pembangkang. Di barisan kerajaan itu hanya pura-pura tahu, namun sebenarnya takut untuk membuktikan kebenaran sidang Dewan. Dan Dewan Warga Perwakilan sekalian, pada hari ini telah terbukti bahawa gerak kerja co-curriculum tidak mampu melahirkan pelajar seimbang atas rasional, atas kesedaran. Tidak wujud kekangan-kekangan dalam GERKO yang menyebabkan tidak dapat melahirkan pelajar seimbang. Hayatilah sidang Dewan bahawa untuk melahirkan seorang pelajar yang seimbang secara menyeluruh bukan mudah, bukan senang, bukan dalam masa seminit, bukan dalam masa 2 hari, bukan dalam masa 3 hari. Ia mengambil masa yang panjang. Dan itu Tuan di-Pertua, percayalah usul pada hari ini wajar ditolak. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, untuk meneruskan perbahasan dijemput Menteri Kedua dari pihak kerajaan, Roslan bin Saimar, untuk menyampaikan hujahnya. Dipersilakan. Masak asam pedas ibu saya cukup lazat Tuan Pertua. Namun apabila kita menyoalkan keseimbangan rasa, perlu ada garam, gula, asam dan sebagainya. Namun dipersoalkan, adakah garam dan gula perlu pada kuantiti yang sama? Tidak, Tuan Pertua. Cukup jika ada aspek-aspek ilmu penyedap rasa, dikatakan sama rasa dan memenuhi keseimbangan rasa. Terima kasih Tuan Speaker Dewan, delegasi kerajaan pembangkang, ahli-ahli kabinet yang bersidang sekalian. Tuan Pertua, usul tetap sama. Gerak kerja co-curriculum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Rasionalnya Tuan Pertua, kami melihat kelebihan gerak kerja co-curriculum sebagai pelengkap dan penjana ke arah melahirkan pelajar yang seimbang bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan Pertua, dengan izin Tuan Pertua, saya pertegakkan kembali pendefinisian kami perwakilan kerajaan pada frasa gerak kerja co-curriculum atau GERKO. Tuan Pertua, boleh diingatkan bahawa gerak kerja co-curriculum berdasarkan Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ditakrifkan sebagai satu saluran pembelajaran berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang. Di sebagian besar aktivitinya dijalankan di luar bilik darjah. Kata-kata mereka ada benarnya Tuan Pertua, namun perlu diingatkan Tuan Pertua kerana mereka lupa gerak kerja kurikulum pada hari ini dilaksanakan semenjak 1956 Tuan Pertua, dan kami melihat tiada langsung masalah sehingga memaksa kerajaan pada hari ini mengubah dasar baru. Malah kami melihat dan kami memantapkan lagi gerak kerja kurikulum yang dilaksanakan pada hari ini semata-mata ingin mencapai dan menjana pemikiran pelajar pada hari ini. Seterusnya, melahirkan pelajar yang seimbang. Tertolak definisi mereka. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan bidasan. Ya, dipersilakan.
Persoalannya sekarang, gerak kerja kokurikulum telah dilaksanakan. Tetapi mengapa masalah di kalangan pelajar semakin hari semakin meningkat? Adakah pelajar seimbang, Tuan Mak? Jelaskan. Yang pertama, Tuan Bertuah, adakah mereka pasti mereka yang melakukan kesalahan disiplin itu berasal daripada pelajar-pelajar yang menyertai gerak kerja kokurikulum? Setahu saya, Tuan Bertuah, gerak kerja kokurikulum mereka ialah menconteng dinding, memukul orang. Itu kata mereka, Tuan Bertuah. Dan yang kedua, Tuan Bertuah, walaupun aspek disiplin kurang, Tuan Bertuah, malah kami memandang itu bukan salah gerak kerja kurikulum. Sebaliknya, Tuan Pertua, melalui aktiviti-aktiviti dan program-program yang dilaksanakan menerusi GERKO, Tuan Pertua, kita mampu untuk melahirkan pelajar seimbang, Tuan Pertua. Walaupun seorang, dua ataupun tiga. Dan kami akan buktikan, Tuan Pertua, terbatal izin laluan sebentar tadi. Tuan Pertua, saya mulakan bidasan saya. Tertunggu-tunggu kata pembangkang di sana. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa aspek intelek boleh diukur, Tuan Pertua. Namun kami persoalkan, jika ingin mengukur intelek sahaja, buktikan kepada kami bagaimanakah jasmani, emosi dan rohani juga boleh diukur. Mereka gagal, Tuan Pertua. Dan yang kedua, Tuan Pertua, perlu diingatkan, kecemerlangan intelek bukan saja kecemerlangan peperiksaan di bilik darjah, malah melibatkan daya fikir yang bernas. Itu konsep kami perwakilan kerajaan. Maafkan saya yang berhormat, Tuan Yang Pertua, mereka juga menyalahkan faktor masa. Katanya faktor masa yang dijalankan oleh kerajaan pada hari ini tidak bersesuaian antara gerak kerja kurikulum dengan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Tuan Yang Pertua, masalah masa bukanlah masalahnya, kerana kami menakrifkan gerak kerja kurikulum sebagai satu proses yang berterusan. Walaupun mengikut jangka masa yang panjang, hasilnya tetap melahirkan pelajar yang seimbang, Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, analisis mereka yang pertama cukup mudah. Maafkan saya yang berhormat, analisis mereka cukup mudah. Mereka mengatakan tentang pelaksanaan gerak kerja kurikulum tidak berkesan. Katanya, Tuan Pertua, aktiviti belajar di bilik darjah lebih banyak daripada pelaksanaan gerak kerja kurikulum. Saya persoalkan melalui dua perkara, Tuan Pertua. Yang pertama, kuantiti bukanlah masalah, kerana kami telah membawakan analogi yang cukup mudah agar ahli parlimen semua faham bahawa kuantiti itu bukanlah persoalannya. Cukup jika sekadar keempat-empat aspek terkena bahawa falsafah pendidikan kebangsaan itu dipenuhi, kami katakan gerak kerja kurikulum. Analogi cukup mudah, Tuan Pertua. Jika pada hari ini saya mendapati seorang pelajar yang lembab keempat-empat aspek, Tuan Pertua, wajarkah kita kata seimbang? Wajar, kerana sama rata, Tuan Pertua. Tapi bukan itu yang kami mahukan di perwakilan kerajaan. Kami mahukan pelajar seimbang, bertepatan dengan falsafah pendidikan negara. Dan Tuan Yang Pertua, mereka tidak menafikan walaupun pelaksanaan masa antara PNP dengan gerak kerja kurikulum adalah berbeza. Mereka tidak nafikan masih ada pelaksanaan gerak kerja kurikulum yang kami laksanakan di kerajaan, bertindak sebagai pelengkap aspek-aspek yang kami katakan terkandung bahawa falsafah pendidikan negara. Silakan pertama. Tuan Yang Pertua, menurut laporan disiplin pelajar Sekolah Menengah Malaysia telah mencatatkan 58.7% daripada 1,360 pelajar sekolah menengah mengalami masalah disiplin. Justru kita perlu ambil kira kuantiti, Sidang Dewan. Tuan Yang Pertua, malah kami akan membuktikan adanya pelajar-pelajar mencapai keseimbangan pada hari ini, membuktikan kemampuan gerak kerja kurikulum, Tuan Pertua. Sabar yang berhormat. Baiklah, Tuan Yang Pertua. Terus kepada analisis fakta kes kami kerajaan yang kedua, berada bawah kata kunci meningkatkan kecergasan fizikal. Kami buktikan bagaimanakah pembangunan fizikal itu ditingkatkan melalui gerak kerja kurikulum, Tuan Yang Pertua. Pertama sekali kita rujuk Perkeliling Ikhtisas bilangan 4 Palang 1995. Kementerian Pendidikan Malaysia ketika itu, Tuan Pertua, mengatakan sebagaimana PNP di bilik darjah, gerak kerja kurikulum bertindak sebagai pelengkap perkembangan jasmani, Tuan Pertua. Maka kita lihat bagaimana komponen-komponen gerak kerja kurikulum. Yang pertama, unit beruniform melalui perkemahan, kaki dan sebagainya, Tuan Pertua, membina jasmani, membina aspek kerohanian dan seterusnya, membina ketahanan fizikal. Itu yang kami katakan perkembangan kecergasan fizikal, Tuan Pertua. Maafkan saya yang berhormat, kelab dan persatuan, Tuan Yang Pertua, kelab kembara, kelab alam sekitar yang menggalakkan pengembaraan, proses gotong royong dan sebagainya, Tuan Pertua. Kami katakan juga membangunkan aspek jasmani, Tuan Pertua, secara saintifik, kardiovaskular, Tuan Pertua. Maafkan saya yang berhormat. Dan yang ketiga, sukan dan permainan tidak dapat dinafikan melalui perperluan dan sebagainya, Tuan Pertua. Melahirkan pelajar yang cergas, bukan hanya tahu belajar di bilik darjah. Kami buktikan dengan memetik kata-kata Profesor Madya Dr. Latifah, Timbalan Pengarah Institut Gerontologi Universiti Putra Malaysia, Tuan Pertua. Kata beliau, beriadah dan bersenam merupakan komponen utama gaya hidup Malaysia. Duduk dulu yang berhormat.
Tambahan pula Tuan Pertua, manusia yang beriadah dikatakan memiliki emosi yang lebih stabil. Nah, natijah jelas Tuan Pertua bagaimana aspek jasmani dikembangkan oleh gerak kerja kokurikulum. Tuan Pertua, begitulah aspek jasmani. Kardiovaskular contohnya Tuan Pertua dijana oleh gerak kerja kokurikulum. Baiklah Tuan Pertua, analisis kami yang terakhir cukup mudah. Pembangunan intelek. Kami katakan gerak kerja kokurikulum juga merupakan satu faktor signifikan ke arah pembangunan intelek. Merujuk kepada Akta Pendidikan 1996 melalui peraturan kurikulum kebahasaan sekolah. Aktiviti kokurikulum pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Maka kita lihat Tuan Pertua, bagaimanakah persatuan-persatuan pada hari ini yang merangka rancangan pemikiran sebagainya Tuan Pertua. Malah perbahasan sendiri Tuan Pertua menjana minda pelajar. Jika tidak, mana mungkin menteri-menteri pembangkang pada hari ini berdiri di Dewan Parlimen untuk berbahas jika mereka tidak mencapai keseimbangan Tuan Pertua. Maka Tuan Pertua, kejayaan-kejayaan pelajar pada hari ini Duratun Nasihin Tuan Pertua. Contohnya Ratu Jim Rama Negara walaupun aktif dalam bidang gimnastik, memperoleh sijil kecemerlangan peperiksaan akhir tahun Tuan Pertua. Lihat berlaku persimbangan antara gerak kerja kurikulum dengan juga aspek akademik. Maka Tuan Pertua jelas tidak perlu bersuluh lagi. Gerak kerja kurikulum benar-benar mampu melahirkan pelajar seimbang kerana bertindak sebagai pelengkap dan penjana kerana melahirkan pelajar yang selari dengan falsafah pendidikan negara. Maka dengan itu saya mohon mencadang. Terima kasih Roslan bin Saimar yang bertindak selaku Menteri Kedua dari Barisan Kerajaan. Hadirin sekalian, seterusnya dijemput pembangkang kedua dari pihak pembangkang, Farhan Nordiana binti Samsudin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku sekuntum bunga larangan di dalam Dewan Persidangan, sekadar dipandang, usah dipuja. Kerana jika dipandang lama-lama, barisan kerajaan pasti tidur tak lena. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan barisan pembangkang, Kabinet Kerajaan, terusnya ahli Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, selaku barisan pembangkang, kami percaya bahawa gerak kerja kurikulum dengan izin Tuan Yang di-Pertua, GERKO, tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang, memandangkan wujudnya kekangan-kekangan yang tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Tuan di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan sekalian, sila ambil perhatian. Sepanjang sesi perdebatan, timbalan Perdana Menteri bangun tidak membidas pendirian barisan pembangkang. Tuan di-Pertua, bermakna apabila pendirian yang ditunjang sesuatu perdebatan tidak dibidas, mereka bersetuju dengan apa yang dibawakan oleh barisan pembangkang. Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, mari saya bawa anda bersama-sama menerobosi kelompangan-kelompangan yang berlaku di barisan kerajaan. Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, permasalahan bermula apabila Perdana Menteri membenarkan timbalan Perdana Menteri itu bangun dan membentangkan fakta kes ketiga beliau di bawah aspek pembangunan intelek. Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, saya pertikaikan, saya katakan pembangunan intelek tidak pernah berlaku disebabkan GERKO. Kerana apa? Kerana realiti pada hari ini membuktikan semakin hari kes salah laku pelajar di sekolah semakin meningkat. Dan adakah dengan peningkatan kes salah laku, kita katakan pembangunan intelek mampu kita janakan? Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, masalah ditambah lagi apabila timbalan Perdana Menteri membentangkan fakta kes kedua mereka di bawah aspek meningkatkan kecergasan kurikulum. Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, saya pertikaikan, saya katakan bagaimana pula dengan para pelajar yang mendaftarkan diri untuk menjadi ahli dalam lapangan GERKO namun tidak pernah mengikuti segala aktiviti yang ditetapkan. Adakah kecergasan jasmani mampu kita tingkatkan? Ya, kita persilakan yang berkacamata ketiga. Setujukah Yang Berhormat bahawa gerak kerja kurikulum telah membuka peluang untuk mereka menyertai secara aktif? Setuju? Tuan di-Pertua, mereka sendiri tidak membuktikan bagaimana GERKO itu membuka peluang. Mengapa kami perlu buktikan? Itu tugas anda, Tuan di-Pertua. Tuan di-Pertua, saya berani katakan inilah barisan kerajaan yang mengecewakan rakyat pada hari ini. Tuan di-Pertua, Tuan di-Pertua, kita berada
yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tuan Dipertua. Beliau katakan penerapan nilai-nilai murni Tuan Dipertua. Saya katakan tidak Tuan Dipertua, kerana wujudnya pelbagai kekangan yang menggagalkan hasrat ini Tuan Dipertua. Dan Tuan Yang Dipertua, sila ambil perhatian. Sepanjang perdebatan, Perdana Menteri tidak pernah memberikan spesifikasi bukti bagaimanakah yang sebenarnya nilai-nilai murni dapat diterapkan sekaligus melahirkan pelajar yang seimbang. Inilah Perdana Menteri yang mengecewakan rakyat jelatanya pada ini Tuan Ketua. Yang berhormat, maka saya telah berjaya menghancurkan fakta kes pertama, kedua dan ketiga wakilan kerajaan sekaligus meranakkan perjuangan mereka Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kita beralih pada pembentangan fakta kes kedua, wakilan pembangkang. Di bawah aspek tidak wujudnya komitmen Tuan Dipertua, saya akan menceritakan pada anda bagaimana sebenarnya tidak wujud kerjasama yang jitu di antara pelajar dan pihak sekolah dalam melaksanakan GERKO Tuan Dipertua. Kita lihat bagaimana laporan oleh Konvensyen Belia Kebangsaan tahun 2004 menyatakan majoriti pelajar pada hari ini hanyalah menjadi ahli semata-mata, namun tidak mengikut perancangan yang ditetapkan dan tidak wujud penghayatan yang jitu dalam diri mereka. Bukti yang cukup jelas, kita lihat bagaimana program Rakan Muda Tuan Dipertua yang ditubuhkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Tuan Dipertua. Ya, kita bangga apabila ribuan pelajar di seluruh negara mendaftarkan diri untuk menjadi ahli Rakan Muda. Namun apa yang saya pertikaikan apabila para pelajar ini hanyalah menjadi ahli semata-mata, namun tidak mengikuti perancangan yang ditetapkan. Akhirnya program Rakan Muda berkubur begitu sahaja Tuan Dipertua. Saya pertikaikan ke mana perginya program Rakan Sukan yang kita banggakan satu ketika dahulu, ke mana pula perginya program Rakan Wajah Diri yang cukup kita megahkan selama ini. Nampak gayanya program Rakan Muda ini kita sandarkan pada kenangan semata-mata, Yang Berhormat. Ya, kita persilakan yang pertama. Yang Berhormat, apa yang mahu disalahkan kepada gerak kerja kurikulum? Salahkan kepada kurangnya penghayatan dan penerimaan di kalangan pelajar Tuan Dipertua. Gerak kerja kurikulum sudah memberi peluang, sudah membuka peluang untuk mencukil bakat dan potensi. Itu kesilapan pelajar. Yang kedua Tuan Dipertua, sila perjelaskan ada pelajar yang masih mampu untuk mencapai keseimbangan, menunjukkan gerak kerja kurikulum masih mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Yang Dipertua, saya pertikaikan mereka katakan masih ada pelajar yang mencapai keseimbangan, namun sepanjang mereka berhujah, mereka tidak pernah tunjukkan pelajar manakah yang mencapai keseimbangan. Disebabkan GERKO pandai bermain madah semata-mata Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kelangsungannya tidak hairanlah apabila laporan oleh Berita Harian bertarikh 30 April 2004 menyatakan bahawa sebanyak 328 kes salah laku pelajar telah dilaporkan kepada Kementerian Pelajaran yang membabitkan pelajar di seluruh sekolah. Dan adakah kes salah laku ini membuktikan pelajar itu seimbang, Yang Berhormat? Tuan Dipertua, khususnya saya lihat keduanya, saya membuktikan kepada anda bagaimana masalah komitmen sekolah itu sendiri Tuan Dipertua. Kita lihat pada ini, sekolah lebih berorientasikan pendidikan seperti mana yang dikatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan tahun 2001-2010 yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran terhadap sekolah di seluruh negara Tuan Dipertua. Yang kurang memberikan penekanan terhadap aktiviti GERKO. Tambahan pula Tuan Dipertua, kita lihat bagaimana guru Tuan Dipertua mereka mempunyai tugas yang cukup besar untuk mendidik kecemerlangan akademik pada diri pelajar Tuan Dipertua. Namun Tuan Dipertua, apa yang saya pertikaikan Tuan Dipertua, perkara ini sebenarnya telah menggagalkan matlamat kerajaan menyatakan GERKO itu mampu melahirkan pelajar yang seimbang Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, kita beralih pada pembentangan fakta kes ketiga di perwakilan pembangkang Tuan Dipertua. Maafkan saya Yang Berhormat, saya telah penuhkan kota pada ini. Yang Berhormat, fakta kes ketiga kami iaitu GERKO tidak mampu untuk memenuhi keperluan pelajar yang seimbang. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini saya akan buktikan kepada anda untuk melahirkan pelajar seimbang bukannya satu tugas yang cukup mudah. Kerana apa? Kerana pelajar seimbang haruslah merangkumi 4 tuntutan utama di mana yang disasarkan oleh falsafah pendidikan negara Tuan Dipertua. Namun malangnya Tuan Dipertua, aktiviti GERKO tidak mampu memenuhi keperluan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bukti yang cukup mudah. Kita lihat bagaimana pertandingan bola sepak peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia yang diadakan di sebuah negeri Perak pada beberapa tahun dahulu Tuan Dipertua. Tuan Dipertua,
apa yang menyedihkan Tuan Yang Dipertua, pada pertandingan ini bukan sekadar bola yang mereka sepak, namun kepala barisan lawan turut mereka lanyak Tuan Yang Dipertua. Dan adakah pergaduhan ini membuktikan Tuan Yang Dipertua Gerko mampu melahirkan pelajar seimbang? Justru benarlah premis barisan kerajaan, Gerko tidak mampu melahirkan pelajar seimbang, memandangkan wujudnya kekangan-kekangan yang tidak mampu melahirkan pelajar seimbang. Sekian, saya mohon membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Farhan Nordiana yang telah bertindak selaku pembangkang yang kedua pada hari ini. Majlis diteruskan dengan menjemput Menteri yang ketiga dari pihak kerajaan, Muhammad Farhan bin Abdul Razak, untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersidang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, panel kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya ahli dewan yang dihormati sekalian. Usul yang diperdebatkan pada hari ini kekal sama. Gerak kerja kokurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang lantaran gerak kerja kokurikulum memiliki kekuatan sebagai penjana dan pelengkap ke arah melahirkan pelajar yang seimbang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan Yang Dipertua bertindak selaku Menteri ketiga di perwakilan kerajaan pada hari ini. Sudah menjadi tanggungjawab saya untuk membongkarkan segala kesilapan yang telah dilakukan oleh panel pembangkang kita pada hari ini. Bersedia ahli-ahli yang berhormat sekalian. Pertamanya Tuan Yang Dipertua, dari segi konseptual, pada hari ini kami mempertikaikan bagaimanakah kita ingin mengukur aspek-aspek keseimbangan Tuan Yang Dipertua, seperti intelektual, jasmani, rohani dan emosi. Jikalaulah mereka pada hari ini dapat mengukur, saya ingin bertanya kepada pembangkang kedua, berapakah nilai jasmani yang berhormat? Tuan Yang Dipertua, keduanya kami melihat bagaimana keputusan peperiksaan tidak melambangkan intelektual. Keputusan peperiksaan hanyalah salah satu aspek dalam intelektual Tuan Yang Dipertua. Intelektual ialah kemahiran berfikir secara bestari dan bijaksana. Tidak puas hati nampaknya. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, pada ini apa masalahnya? Kami telah menerima kaya ukur yang mereka tetapkan, namun kami menambah dari segi intelek. Tidak wujud percanggahan sebenarnya. Mereka yang tersilap konsep. Perjelaskan. Pada hari ini Tuan Yang Dipertua, yang ingin kami jelaskan bahawa setiap aspek tidak dapat diukur secara nyata kerana mereka bersifat abstrak Tuan Yang Dipertua. Oleh itu mana mungkin kita dapat mengukur sekaliannya. Malahan Tuan Yang Dipertua, keputusan peperiksaan SPM 2003 telah menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan intelektual. Hasil apa? Gerak kerja kokurikulum. Duduk dulu yang berhormat. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, pada hari ini kita akan melihat kesilapan demi kesilapan dalam hujah yang telah dikemukakan. Dipersilakan yang pertama pula. Seawal perdebatan mereka tidak menerima intelek ini diukur dari pencapaian akademik. Tiba-tiba keluar bukti mengukur intelek dari segi pencapaian akademik. Dijelaskan. Harap jelas sidang dewan sekalian. Kami mengatakan keputusan pencapaian akademik merupakan salah satu aspek dalam intelektual. Bukannya tiada kena mengenal langsung dengan intelektual. Kami mengatakan intelektual kemahiran berfikir secara bijaksana, bestari Tuan Yang Dipertua. Keputusan peperiksaan salah satu aspek. Terdapat banyak aspek lain. Oleh itu Tuan Yang Dipertua, kita tidak sewajarnya mengukur dari aspek keputusan pencapaian akademik semata-mata. Maka kita lihat kelompongan, hujah-hujah, perwakilan pembangkang. Saya mulakan dengan pembangkang kedua. Pada hari ini Tuan Yang Dipertua, beliau mengatakan tiada komitmen Tuan Yang Dipertua, tidak wujud penghayatan dalam diri para pelajar. Pada hari ini kami menyatakan bagaimana gerak kerja kokurikulum telah membuka peluang kepada semua pelajar. Para pelajar sekalian, sertai gerak kerja kokurikulum secara aktif, hayatilah, alamilah, nescaya kalian akan diseimbangkan. Oleh itu Tuan Yang Dipertua, apabila para pelajar tidak menghayati, maka adakah wajar kita menyalahkan gerak kerja kokurikulum? Gerak kerja kokurikulum telah menunjukkan kemampuannya melalui beberapa pelajar yang berjaya diseimbangkan Tuan
Tuan Yang di-Pertua, bukannya sedikit Durratun Nasihin, Petra Nabila yang juga telah menyertai Sukma di negara kita, kemudian mendapat 8A dalam PMR dan cemerlang dalam SPM. Dan inilah menunjukkan keseimbangan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar di negara kita melalui gerak kerja kokurikulum. Terduduk mereka tidak berani membuat izin laluan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya kami mengatakan bagaimana beliau boleh mempertikaikan guru tidak melibatkan diri secara aktif. Pertamanya Tuan Yang di-Pertua, sebelum guru menjadi guru penasihat, kursus telah disediakan. Keduanya Tuan Yang di-Pertua, kami melihat bagaimana sebenarnya sebahagian daripada aktiviti gerak kerja kokurikulum melibatkan pihak luar juga Tuan Yang di-Pertua. Contohnya, Persatuan Kadet Bersatu Malaysia Sekolah Menengah Sains Dungun Tuan Yang di-Pertua menjalankan kerjasama dengan Koi Amor Diraja, Kem Batu 16, Gambang Kuantan. Maka ini akan menjamin serta memastikan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan berkesan Tuan Yang di-Pertua. Dan lihatlah pada hari ini, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sains Dungun cukup berkarisma Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga perwakilan pembangkang, iaitu kes salah laku Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini, kegagalan utama perwakilan pembangkang ialah mereka gagal mengaitkan kes salah laku yang dilakukan oleh para pelajar pada hari ini dilakukan oleh para pelajar yang menyertai gerak kerja kokurikulum secara aktif Tuan Yang di-Pertua. Ini gagal dibuktikan. Oleh itu kami mempertikaikan, buktikan bahawa salah laku yang dilakukan oleh para pelajar pada hari ini dilakukan oleh mereka yang menyertai secara aktif Tuan Yang di-Pertua. Kerana gerak kerja kokurikulum telah membuka peluang seluas-luasnya untuk seluruh pelajar di Malaysia. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, realitinya Pak, semua pelajar diwajibkan menyertai GERKO. Namun masih wujud pelajar yang tidak seimbang, membuktikan kegagalan GERKO itu untuk mewujudkan pelajar yang seimbang. Terima kasih Yang Berhormat. Memang secara zahirnya mereka menyertai. Kerana itulah saya menggunakan perkataan alamilah, hayatilah, nescaya kalian akan diseimbangkan Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, saya membawakan satu analogi yang cukup mudah. Solat diwajibkan ke atas setiap Muslim Tuan Yang di-Pertua. Namun adakah semuanya melakukan solat Tuan Yang di-Pertua? Inilah pertikaian yang kami katakan. Walaupun gerak kerja kokurikulum diwajibkan ke atas setiap pelajar, namun masih lagi terdapat para pelajar yang tidak bekerja sama. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, ini sama sekali tidak meradui langsung kemampuan gerak kerja kokurikulum. Tuan Yang di-Pertua, saya membawakan satu analogi lagi bagaimana gerak kerja kokurikulum dan hasilnya tidak perlu diukur secara kuantiti. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, saya katakan berat sebanyak 170 kg mampu diangkat oleh manusia Tuan Yang di-Pertua. Dan di Sukan Olimpik di Athens baru-baru ini terbukti terdapatnya manusia yang berjaya mengangkat berat sebanyak 170 kg. Maka frasa yang akan timbul ialah berat sebanyak 170 kg mampu diangkat oleh manusia Tuan Yang di-Pertua, tidak kira kuantiti. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, kita beralih kepada bidasan terhadap Ketua Pembangkang yang mengatakan wujudnya kekangan masa. Beliau mengatakan bahawa aktiviti kokurikulum secara mingguan dan dua mingguan selama 1 jam atau 2 jam Tuan Yang di-Pertua. Tapi kami katakan tidak wujud sebarang kekangan. Kerana apa Tuan Yang di-Pertua? 1 jam, 2 jam dalam minggu dan 2 mingguan Tuan Yang di-Pertua dijalankan sepanjang tahun Tuan Yang di-Pertua. Nama gerak kerja kokurikulum satu usaha yang berterusan. Tambahan pula kami mewajibkan ke atas pelajar tahun 3 hingga tingkatan 6 10 tahun menyertai gerak kerja kokurikulum. Mana mungkin wujudnya kekangan masa? Maka Tuan Yang di-Pertua, jelas premis perwakilan kerajaan pada hari ini betapa gerak kerja kokurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Lantaran gerak kerja kokurikulum memiliki kekuatan sebagai penjana dan pelengkap ke arah melahirkan pelajar yang seimbang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Maka saya mohon mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Farhan bin Abdul Razak yang telah bertindak selaku Menteri yang ketiga bagi pihak kerajaan. Seterusnya dijemput pembangkang yang ketiga dari pihak pembangkang, Zuljalal Arif bin Ramli, untuk menyampaikan hujahnya. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di Barisan Pembangkang Perwakilan Kerajaan, seterusnya hadirin Dewan, warga perwakilan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua Dewan sekalian, pada hari ini kita berdebat di atas usul gerak kerja co-kurikulum mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Di Barisan Pembangkang kami katakan kepada anda bahawa gerak kerja co-kurikulum tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang atas rasional wujudnya kekangan-kekangan yang menyebabkan GERKO tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Tuan Yang di-Pertua Dewan sekalian, pada hari ini Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri ketiga telah melakukan banyak kesalahan dan kekeliruan di barisan mereka. Justru saya akan tunjukkan kesalahan kerajaan dari dua aspek utama, iaitu kesalahan konsep dan kesalahan hujah. Sidang Parlimen kita pergi kepada kesalahan konsep yang dilakukan oleh barisan kerajaan. Sidang Parlimen, Timbalan Perdana Menteri, anda melakukan kesilapan yang cukup besar apabila Timbalan Perdana Menteri tidak membidas pendirian yang dikeluarkan oleh Barisan Pembangkang. Bererti mereka terima perjuangan kami. Bak kata orang-orang tua, dalam hati rasanya mahu, di luar saja katanya tidak, yang berhormat. Sidang Parlimen warga Dewan sekalian, yang keduanya dari pendefinisian yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Bagaimana beliau mengatakan kepada Dewan bahawa beliau telah memberikan indikator tentang mampu, iaitu untuk melihat pelajar itu agar mampu atau tidak melahirkan pelajar seimbang, kita tidak melihat dari kuantiti yang berhormat. Saya bidas indikator ini dengan memberikan satu analogi yang cukup mudah. Kita katakan 10 orang pelajar terlibat dalam GERKO dan akhirnya 4 orang saja yang seimbang. Adakah pada saat ini kita katakan 6 orang yang lain yang tidak seimbang itu kita masih mengatakan GERKO mampu melahirkan pelajar seimbang? Tidak, yang berhormat, kerana 4 orang saja yang seimbang, selebihnya 6 orang lagi tidak seimbang. Adakah pada saat ini kita masih mengatakan bahawa GERKO mampu melahirkan pelajar seimbang? Tidak, yang berhormat. Ini konsep yang gagal ditolak oleh barisan kerajaan. Maafkan saya, duduk dahulu ketiga-tiganya. Yang seterusnya, yang berhormat, bagaimana telah berlaku percanggahan di antara Perdana Menteri dan Menteri ketiga. Perdana Menteri bangun dengan bangga menyatakan kepada kita bahawa intelek diukur menerusi daya berfikir, tetapi tiba-tiba saja Menteri ketiga bangun menyatakan kepada Dewan bahawa intelek adalah akademik, yang berhormat. Bermakna telah wujud percanggahan di antara Perdana Menteri dan Menteri ketiga. Mungkin berlaku ketidakseimbangan dalam pengagihan kuasa di barisan kerajaan. Kita persilakan Timbalan Perdana Menteri. Pertama, Tuan Yang Pertua, kami tidak menafikan aspek akademik menjadi pengukur, tapi kami tambahkan lagi, Tuan Pertua, dulunya ada daya fikir yang bernas. Yang kedua, Tuan Yang Pertua, satu analogi yang cukup mudah. Jika saya seorang ibu yang sihat, mengandung melahirkan anak, Tuan Yang Pertua, kemudian anak saya tatang, didik dengan penuh kasih sayang, anak saya tiba-tiba melakukan salah laku disiplin di sekolah. Salah siapa? Salah saya mengandung? Tidak, Tuan Pertua. Sidang Parlimen warga Dewan sekalian, persoalannya sekarang, anak yang beliau lahirkan itu telah menyertai GERKO. Tetapi kenapa anak itu melakukan masalah juvana? Kerana GERKO tidak mampu melahirkan pelajar seimbang. Mudah saja, yang berhormat. Sidang Parlimen warga Dewan sekalian, sidang Parlimen selesai. Bidasan konsep di barisan kerajaan hancur berkisar konsep mereka. Kita pergi kepada bidasan hujah yang cukup menarik, Tuan Pertua. Kita bidas dahulu Menteri ketiga di barisan kerajaan yang berkacamata. Yang pertamanya, beliau telah mengubah usul. Beliau katakan kita hari ini perlu membincangkan tentang pelajar yang melibatkan diri dalam GERKO secara aktif saja. Sidang Parlimen, dalam usul pada hari ini kita bukan bincangkan secara aktif atau tidak. Usul kita, GERKO, gerak kerja co-kurikulum, mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Bukannya penglibatan gerak kerja co-kurikulum secara aktif melahirkan pelajar seimbang. Jelas mereka cuba mengelirukan Dewan yang berhormat. Maafkan saya, yang berhormat. Yang keduanya, bagaimana beliau mengatakan tentang Petra Nabila, tinggi inteleknya, mendapat 9A dalam SPM, yang Pertua warga Dewan sekalian. Saya bidas, Tuan Pertua, mudah saja. Beliau hanya berjaya membuktikan intelek Petra Nabila tinggi, tetapi di mana jasmani, kemampuan Petra Nabila mengawal emosi, ketinggian rohani Petra Nabila tidak pula dijelaskan dalam hal ini. Bermakna mereka gagal untuk membuktikan perkara tersebut. Silakan Menteri ketiga. Petra Nabila berjaya meraih pingat emas di Sukma. Tidakkah ini membuktikan kemampuan jasmani beliau? Sidang Parlimen warga Dewan sekalian, di mana kemampuan emosi dan rohani pula, yang berhormat? Mereka tidak mampu membuktikan perkara ini. Sidang Parlimen warga Dewan sekalian, seterusnya saya ingin menolak analogi solat yang beliau keluarkan. Pada hari ini, solat diwajibkan kepada setiap umat Islam. Mereka katakan apabila kita solat, mampu untuk melahirkan pelajar yang insan yang baik, Tuan Pertua. Saya bidas, Tuan Pertua. Persoalannya sekarang, solat telah diwajibkan kepada semua. Bermakna semua orang Islam pada hari ini solat. Tetapi
mengapa masih ada orang Islam yang bukan melakukan perkara yang mungkar, tuan betul? Adakah pada saat ini kita masih menyatakan solat mampu melahirkan insan yang baik, insan yang syumul, tuan betul? Tidak, yang berhormat anggota dewan sekalian. Itu saja yang dilaksanakan oleh menteri ketiga. Kita beralih pula ke bidasan terhadap timbalan Perdana Menteri yang telah mengeluarkan 2 fakta kes. Kita bidas dahulu fakta kes ketiga yang dikeluarkan oleh timbalan Perdana Menteri, iaitu tentang pembangunan intelek, di mana beliau telah mengeluarkan dalam Akta Pendidikan 1996, beliau katakan bahawa GERKU hanyalah pelengkap kepada kurikulum. Dengan jelas kita katakan perkara tersebut. Saya bidas, Tuan Pertua, usul pada hari ini bukan ingin membuktikan bahawa GERKU itu pelengkap kepada kurikulum. Mereka perlu membuktikan kepada Dewan bahawa GERKU itu sahaja yang mampu melahirkan pelajar seimbang. Tetapi pada hari ini mereka perlukan bantuan kurikulum dalam melahirkan pelajar seimbang. Berarti mereka telah lari dari konsep perdebatan, Tuan Pertua. Sidang Parlimen Warga Dewan sekalian, di mana seimbangnya? Di mana kemampuan GERKU untuk melahirkan pelajar seimbang? Sedangkan pelajar-pelajar yang terlibat dalam kes Farid terlibat dengan GERKU, Tuan Pertua, melibatkan diri dalam GERKU. Tetapi mengapa tiba-tiba Farid mati begitu saja, yang berhormat? Adakah tindakan membunuh? Kita katakan pelajar itu seimbang. Maafkan saya, yang berhormat. Sidang Parlimen sebenarnya kita hancurkan pula fakta kes kedua yang dikeluarkan oleh timbalan Perdana Menteri, iaitu meningkatkan kecergasan fizikal. Beliau terangkan kepada Dewan bagaimana dengan pelibatan dalam GERKU ini akhirnya meningkatkan kecergasan fizikal melalui kelab alam sekitar dan sebagainya. Saya bidas, Tuan Pertua, kita lihat berapa ramai pelajar yang terlibat dengan kelab alam sekitar akhirnya mengotorkan sekolah sendiri, Tuan Pertua. Kita lihat bagaimana ada tong sampah 3 warna yang disediakan di sekolah, iaitu tong sampah kita semula. Tapi mengapa sampah masih bersepah-sepah di kawasan sekolah, Tuan Pertua? Ini menunjukkan bahawa GERKU yang mereka katakan tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Maafkan saya, yang berhormat. Seterusnya sidang Parlimen kita bidas pula Perdana Menteri yang senyum sokmo hari ini, yang berhormat. Bagaimana dalam fakta kes pertama beliau menerangkan penerapan nilai-nilai murni. Beliau katakan melalui unit reform nilai menembak akhirnya dapat menerapkan nilai-nilai murni. Sidang Parlimen saya bidas, Tuan Pertua. Yang pertamanya, beliau tidak tunjukkan langsung elemen-elemen GERKU ini akhirnya mampu untuk melahirkan pelajar yang seimbang. Yang keduanya, beliau tidak tunjukkan nilai-nilai murni apakah akhirnya yang tertanam dalam diri pelajar yang menyertai GERKU. Sidang Parlimen Warga Dewan sekalian, maka selesai, hancur berkecai ketiga-tiga perjuangan barisan kerajaan di sana, Tuan Pertua. Sidang Parlimen, sebelum saya mengundur diri, saya pertegakkan kembali pendirian kami di Barisan Pembangkang. Tetap kami menyatakan kepada anda bahawa gerak kerja kurikulum tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang atas rasional wujudnya kekangan-kekangan yang menyebabkan GERKU tidak mampu melahirkan pelajar yang seimbang. Mereka bermula dengan 1000 kepincangan dan berakhir dengan 1 gancuran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Zuljalal Arif bin Ramli selaku pembangkang yang ketiga pada pagi ini. Dan sudah tersurat panel hakim sebelat suara memutuskan Johan pertandingan akhir bahas Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh kali ke-31 2004. Sama-sama kita umumkan. Bersedia? Johan pertandingan akhir bahas Bahasa Melayu ala Parlimen Piala Perdana Menteri 2004 adalah Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Dan seterusnya diumumkan anugerah pembahas terbaik bagi kategori bahas Bahasa Melayu bagi tahun 2004. Kepetahan dan kepintaran beliau memikat para hakim pada hari ini sehingga panel hakim tanpa ragu dan sebulat suara memilih Saudari Farhan Nodiana binti Samsudin dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena.